Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini awak akan belajar tentang hukum Newton. Okey, hukum Newton ada 3. Dia menceritakan tentang gerakan dan dia juga dalam hukum Newton juga meliputi formula. Awak akan mengenali hukum Newton pertama, tapi sebelum tu saya akan menceritakan tentang pergerakan objek. Okey. Bayangkan ada seketul batu. Okey. Batu ini sedang bergerak di angkasa. Angkasa. Okey, dia bergerak ke hadapan, ke satu arah lah. Saya anggap ni ke hadapan. Okey, sebab kalau dia patah balik yang tu ke belakang. Sebab ke hadapan pergerakan adalah dia ada laju positif, ke belakang negatif. Jadi kita letakkan arah satu arah ke depan sebagai positif. Dalam kes ni gambar saya ke kanan, jadi ke kiri dia ini negatif. Sebab arah penting. Okey, arah penting, arah menentukan negatif atau positif. Okey. Dan ini dipanggil kuantiti vektor. Kuantiti vektor ni arah penting. Okey. Okey. Sedang bergerak di angkasa. Okey, di angkasa tidak ada udara. Jadi, sebab apa saya cerita di angkasa? Apa tak cerita kat dunia ? Okey. Sebab di angkasa tiada udara. Bila tiada udara, maka tiada geseran. Okey. Kenapa saya cerita geseran? Okey, bagi pelajar yang pernah ambil sains di tahun 6. Okey, geseran adalah sejenis apa? Sejenis daya. Maka bila kata tiada geseran, maka tiada gangguan daya luar. Okey, jadi batu tadi bergerak di angkasa dengan satu hal laju. Dia ada hal laju dia sendiri. Katakan hal laju dia 5 meter sesaat. Okey, dia bergerak 5 meter sesaat. Tidak ada geseran udara yang mengganggu. Kalau ada geseran, saya akan lukis. Ada gangguan geseran kiri kanan dia akan jadi arah ke belakang macam ni lah Tapi ni tidak ada Ataupun seretan kita buat macam ni, dia pergi ke belakang. Okey, tidak ada. Jadi tidak ada gangguan Okey, jika tidak ada gangguan, maka dia akan bergerak selama-lamanya 5 meter sesaat. Okey, apa gangguan lagi selain pada geseran? Geseran ni adalah sejenis gangguan luar. Okey, tak nampak Kejap. Okey, saya tarik sikit. Jadi adalah gangguan luar. Gangguan daya dari luar Okey. Apa lagi yang tak ada kalau kita cerita di angkasa? Sebab dia jauh dari bumi. Okey, ni saya lukis bumi. Ni batu tadi. Bumi. Ini batu kecil awak tadi yang sedang bergerak dengan satu hal laju. Dia akan bergerak mengelilingi bumi. Okey, mengorbit bumi. Okey. Sebab dia jauh dari bumi, maka tiada, ada lagi yang tiada. Tiada graviti yang mengganggu dia. Okey. Sepatutnya bumi ni dia ada graviti dia yang menarik, menarik ni graviti yang menarik ke bawah. Okey, apa jadi kalau dia dekat dengan bumi? Kalau batu ni dekat dengan bumi, bayangkan dekat dengan bumi, maka bumi akan tarik. Dia bergerak, bumi tarik, lama-lama dia jatuh ke bumi. Macam apple, kita akan tahu apple jatuh ke bumi kan, sebab tarikan graviti. Yang tu Newton Newton yang pertama memberitahu. Okey. Jadi sebab dia di angkasa, terlalu jauh dari bumi, tarikan graviti bumi tidak boleh ganggu dia. Maka dia juga tiada gangguan graviti. Okey. Bila tiada gangguan graviti ni juga adalah menghasilkan daya. Daya luar yang dipanggil apa? Bila jisim, satu benda yang berjisim darab graviti, yang tu menjadi berat. Berat ni adalah satu daya yang mengganggu. Okey.
Jadi awak kena tahu geseran adalah sejenis daya, force. Berat juga adalah sejenis daya. Ni berat adalah sejenis daya yang dipanggil W. Daya W tu weight, berat. Okey. Jadi sebab jauh dia berada di angkasa, maka tidak ada gangguan dari berat. Okey. Maka bila tiada gangguan, maka selama-lamanya, selagi tidak diganggu, selama-lamanya dia akan bergerak dengan halaju 5 meter sesaat. Faham tak? Okey. Jadi awak bayangkan kalau kita nak kira saat yang pertama T1, dia bergerak 5 meter sesaat. Okey, T2 dia bergerak 5 meter sesaat. T3 dia bergerak 5 meter sesaat. Meter sesaat. Okey. Katalah ini kita kata halaju awal, ini halaju akhir. Maka kita nak kira pecutan A. Pecutan A adalah halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Okey. Maka halaju akhir pun 5, halaju awal pun 5, bahagi masa berapa pun, masa sini dengan sini ke, tak kisah masa berapa pun, sebab 5 tolak 5 ni kosong. Maka pecutan adalah kosong bahagi berapa pun bawah ni kosong. Maka pecutan akan jadi 0 meter per saat kuasa 2. Maka tidak ada pecutan sebab halaju dia sama je, 5, 5, 5 sampai selama-lamanya 5. Jadi kita kata dari segi teori, awak akan faham kenapa di angkasa sana satu objek tu sejak kita tak tahulah, mungkin berjuta tahun dulu sehingga sekarang dia sama saja tempat dia. Dia tidak berubah. Sama saja. Setiap tahun awak akan melihat buruj yang sama di tempat yang sama. Okey, setiap 28 hari, dalam masa tempoh 28 hari, awak akan nampak bulan naik, berada di bulan purnama dan turun dalam keadaan yang sama. Kenapa? Kerana tidak ada gangguan daya luar. Okey, kalau tiba-tiba ada gangguan daya luar tu macam mana? Macam kiamat lah kot macam tu. Ada gangguan daya luar, dia berubah. Pergerakan dia berubah. Berubah, mungkin berlaku pelanggaran dan sebagainya. Itu dari segi teori. Saya tak cerita dari segi tauhid dan sebagainya lah. Okey. Jadi sebab tidak ada gangguan daya luar, maka dari sini hukum Newton pertama menyatakan, ni yang pertama, hukum Newton pertama menyatakan suatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya. Okey. Iaitu kalau dia pegun, dia terus pegun. Kalau dia halaju seragam, terus halaju seragam. Dia tidak berubah. Ni maksudnya terus. Terus, berterusan. Okey. Satu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, di mana jika dia pegun, maka dia terus pegun. Jika dia dalam halaju seragam, halaju 5, maka pecutan kosong. Maka bila halaju seragam, dia terus dengan halajunya yang seragam, tidak berubah. Selagi tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okey, awak kena ingat hukum ni. Okey. Tak apa pun nampak. Okey, awak kena ingat hukum ni sebab dia bukan hanya menghafal hukum,
Sebab dia ada kiraan selepas ini. Apabila hukum Newton pertama, kedua dan ketiga digabungkan, awak kena buat kiraan. Okey. Okey, jika awak tengok hukum Newton pertama ini, okey. Satu jasad ni, satu objek dia kekal. Kalau dia pegun, dia pegun. Kalau dia sedang halaju seragam, dia halaju seragam. Kita tak cerita pecutan. Pecutan kosong masa ni. Okey, yang ada pecutan yang tu hukum Newton kedua, ketiga. Yang tu lain. Okey, yang pertama, bila tidak ada daya. Okey, tidak ada daya luar. Okey. Jadi, apakah, awak ingat balik, apakah yang kita belajar sebelum ni dalam fizik yang sama macam ni? Bila dia kekal, dia senyap, dia senyap. Bila dia bergerak, dia tak mau berhenti. Okey, apa yang awak belajar sebelum ni? Ingat tak? Ingat, awak belajar ini dalam satu topik, iaitu topik inersia. Ingat tak? Inersia. Inersia adalah, awak ingat inersia perkataan dia? Dia macam malas berubah. Malas berubah. Okey. Bila kata inersia ni, inersia adalah sifat dalam suatu objek yang menghalang kepada perubahan objek itu. Okey, maka inersia ini berkait dengan hukum Newton pertama. Okey, harap awak faham setakat ini. Okey, seterusnya situasi kedua. Okey. Bayangkan batu tadi. Tadi kita kata dia bergerak dengan halaju 5 meter sesaat. Okey. Apa kemungkinan yang menyebabkan dia boleh semakin laju? Okey. Saya pun tak pasti, kata kita reka satu situasi. Mula halaju awal dia 5 meter sesaat. Kemudian dia naik halaju awal, halaju pertama. Halaju kedua dia naik jadi 6 meter sesaat. Okay, saya potong atas, tak mau campur. Kemudian halaju seterusnya dia jadi 7 meter sesaat dan seterusnya. Okey. Ni pada masa T1, time yang pertama, time yang kedua, masa kedua, masa ketiga. Okey. Apa kemungkinan? Saya tak dapat fikirkan. Kalau kata dia ni kereta, dia ada enjin, daya dari enjin. Okey, yang ni mungkin mungkin ada sesuatu yang menolaknya. Okey, ni batu ni di angkasa. Ada satu, ni rekaan sahaja, jangan percaya. Kita nak cerita satu situasi. Ada satu roket, nak lukis roket pun tak pandai. Satu roket atau satu jentera jentera terbang yang tolak dia. Boleh jadi ke tak, memang tak boleh lah. Ini rekaan saja. Sebab kita nak pakai situasi angkasa tadi, di mana di angkasa tidak ada udara, maka tiada geseran, kemudian tidak ada graviti ganggu. Okey. Jadi saya nak cerita sikit. Awak faham kenapa Syekh Muzaffar susah-susah naik ke angkasa buat kajian di sana. Ni antara yang cuba dijauhkan, yang cuba, sebab di angkasa kelebihannya tak ada gangguan-gangguan ni. Tidak ada gangguan semua ni yang menyebabkan eksperimen dapat mengabaikan gangguan-gangguan luar. Okey. Jadi habis dah cerita Syekh Muzaffar, kita patah balik. Okey, di sini bayangkan ada satu jentera terbang yang menolak batu tadi, menyebabkan dia mula jadi 5 meter sesaat, kemudian jadi 6 meter sesaat, jadi 7 meter sesaat. Okey. Maka kalau awak tengok, awak tengok apa jadi. Di sini awak tengok dia punya halaju bertambah. Bila halaju bertambah, kalau awak tengok pun, awak bayangkan ni halaju awal, ni halaju akhir. V tolak U, V tolak U. Maka pecutan dia, pecutan jadi macam mana? Pecutan, kita nak buat kiraan simple lah. Pecutan A sama dengan V tolak U per T. Okey. V dia angkatan 6, tolak U dia 5, per T berapa pun. Ada nilai tak? Adakah ini
menjadi kosong atau tidak menjadi kosong. 6 tolak 5 ada nilai kan? Jadi dia bukan kosong. Yang ni Yang ni tak . Okey. Maka dia tidak kosong. Tidak kosong maksudnya ada nilai. Bila ada nilai, A ada nilai, maksudnya adalah pecutan. Yang tadi ni, atas ni tidak ada pecutan. Yang ini ada pecutan. Okey. Jadi awak tengok, kenapa pecutan ada? Kenapa memecut? Tadi halaju sekata saja. Hukum Newton pertama. Hukum gerakan Newton pertama. Hukum Newton yang kedua. Okey, hukum gerakan. Kenapa ada pecutan? Kerana ada apa? Ada daya yang diberikan oleh jentera tadi. Jentera terbang ni. Okey. Jadi pecutan A ni ada di mana? Dia ada kerana dia bergantung kepada apa? Allah sana. Tak buat habis pula dah. Okey, bergantung kepada daya dari jet tadi. Daya luar. Okey. Jadi bila kita bergantung, pecutan A bergantung dalam bahasa matematik dan fizik, dia bentuk ikan ni. Bentuk alfa. Okey, bergantung macam ni. Okey, pecutan bergantung kepada daya luar. Okey, daya luar. Yang ada lah. Tak kisahlah kalau ada lagi sebelah, ada lagi daya-daya lain semualah. Daya luar yang juga dipanggil, okey, daya luar. Berapa banyak daya yang ada? Daya luar yang bersih. Bersih ni maksudnya sebanyak mana? Kalau ada 5 daya, tambah semua-semua 5 daya lah. Okey. Jadi dia ada lagi formula dia, tapi hari ni cikgu tak boleh tunjuk semua, nanti awak pening. Awak kena faham, pecutan bergantung kepada daya luar. Pecutan sesuatu objek. Okey. Bergantung ini juga dalam bahasa matematik dipanggil berkadar terus. Ni dalam fizik sangat penting, awak kena tahu kadar terus. Kadar terus macam mana? Kalau ini naik, ini pun naik. Maksudnya tadi dayanya, kekuatan daya 1. Maka pecutan tu naik sikit-sikit. Naik 1 meter sesaat. 1 meter 1 meter. Nampak? 5 jadi 6 jadi 7. Okey. Jika pecutan jadi 2 kali ganda. Bayangkan ni jadi 2 kali. Maka yang ni pun akan jadi 2 kali ganda. Kata ni kuat sikit 2 kali ganda, maka ni tadi 5 dia jadi 7, jadi 9. Macam tu lah. Okey. Jadi A berkadar terus dengan F. Okey, ni bahasa dia. Bahasa Melayu dia bergantung. Bahasa harian kita, bahasa matematik dia berkadar terus. Okey. Jadi setakat ni awak tahu pecutan berkadar terus dengan daya bersih di luar. Okey. Kemudian awak bayangkan batu ini. Okey. Saya dah nak tutup yang atas sebab dah habis dah perkaitan dia. Okey. Okey, Okey, awak bayangkan batu yang sama tiba-tiba pecah. Okey, tak apa jadi tiba-tiba pecah tinggal setengah. Tapi daya yang sama masih tolak dia. Dengan daya yang sama masih tolak dia. Kita kata daya luar ataupun daya bersih tadi masih sama dari kapal terbang jet yang sama, tapi batu ni pecah tinggal separuh. Jisim pula berubah. Dalam kes ni tinggal separuh. Okey. Awak bayangkan kekuatan yang sama tapi jisim ni M tadi. Ni M dah tinggal setengah, M bahagi 2. Okey, jisim dah tinggal separuh. Apa jadi? Dekat
pecutan tadi. Kalau dia naik 5 jadi 6 jadi 7. Dengan jisim yang dah kurang, tak berapa banyak dah. Kalau kita bahasa Melayu kita kata berat lah, dah tak berapa berat dah. Tapi dia jisim sebenarnya. Okey. Bila jisim dah kurang, awak rasa apa jadi kat dia? Pecutan dia bertambah ke berkurang? Dia semakin ringan. Tentulah dalam kes ni bila jisim berubah maka pecutan dia bertambah. Okey. Bila pecutan bertambah, awak dengan daya yang sama, okey, yang tadi pecutan berkadar terus dengan daya. Kalau jet ni 1, sekarang jet dah jadi 2, ataupun jet ni semakin kuat dia menggunakan daya yang lebih kuat. Okey, kita kata pecutan bertambah. Okey, sekarang jet yang sama, jisim dah berkurang, pecutan pun bertambah Okey, dalam kes ni pecutan juga bergantung kepada jisim objek. Okey, kita cerita jisim objek bukan jisim luar ni jisim objek yang sama. Jadi pecutan bergantung kepada jisim objek. Bergantung secara apa ni? Okey, pecutan bertambah apabila jisim berkurang. Okey, yang ni bahasa Melayunya bergantung, tapi dia ada bahasa matematik dia di mana pecutan adalah sebab satu naik satu turun. Yang tadi ini naik, ini pun naik. Daya naik, pecutan naik, kan? Sekarang yang ni apabila jisim berkurang, pecutan naik. Dia terbalik. Bila terbalik dia panggil pecutan berkadar songsang. Yang tadi nama dia berkadar terus, ini namanya berkadar songsang kepada jisim objek. Okey. Bila berkadar songsang, dia ada bentuk matematik dia. Okey, bentuk ikan tadi. Ni apa? Berkadar. Sebab songsang maka M ni duduk di bawah. Okey, bila awak tengok ikan ni dengan huruf kemudian ni sama macam ni nama dia berkadar terus. Kalau turun satu atas, ada satu kat atas, ada kat bawah, yang ni berkadar songsang. Maksudnya bila jisim naik, pecutan tu turun. Nampak jisim bertambah, pecutan turun. Lagi satu. Tak kira awak pening pula dah. Mai saya buat color lain. Bila jisim berkurang, pecutan dia terbalik berkadar songsang. Satu naik, satu turun. Okey. Dari sini. Okey. Dari sini awak awak akan tengok satu naik, satu turun. Maka kita buat satu hukum Newton kedua. Okey tadi ini hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua menyatakan apabila terdapat daya luar. Daya luar ni daya bersih. Maksudnya berapa yang ada semua kita tambah sekali. Okey tak apa nampak. Apabila terdapat daya bersih, daya luar yang bertindak ke atas satu objek. Contoh daya dari jet tadi. Okey. Maka pecutan objek tersebut, bukan pecutan orang lain, apa dia tadi awak belajar, berkadar terus kepada daya, berkadar terus kepada daya luar, dan apa dia, berkadar songsang kepada jisim objek, dan berkadar songsang kepada
jisim, objek. Okey nah. Tengok nah, hukum Newton pertama, tiada daya luar nah. Kita cerita bila tiada daya luar. Hukum Newton kedua, kita bercerita bila terdapat daya luar. Tu beza dia nah. Awak tengok dari segi perkataan, ni tak ada daya luar nah. Ini ada nah. Bila tak ada, awak kena ingat perkataan dia nah. Dia akan kekal dalam keadaan asal. Okey, yang ni pula dia tak kekal dah lah. Dia maka bila ada daya luar, maka ada pecutan. Nah, pecutan tu bergantung kepada apa? Kepada daya dan jisim. Tu kunci kata dia yang awak kena ingat dan faham nah. Okey, dari sini inilah bermulanya. Dari sinilah Newton membuat formulanya yang popular nah, iaitu F. Okey, saya pelan-pelan nah. Okey. Formula ni memang adalah F sama dengan ma. Nah. Ni asalnya datang dari hukum Newton kedua nah, F sama dengan ma. Yang ni awak belajar dalam bab impulse nah sebelum ni. Okey, saya nak ambil formula ni nah. Okey, saya nak tutup balik takrif kita. Okey. Awak tengok ni. Okey. Jadi awak tengok tadi A 1/m ni nah. Okey, kita nak tulis balik formula ni. Allahu akbar. A berkadar terus dengan F. A berkadar sungsang dengan M. Okey. Okey. Dari sini dia akan jadi begini nah. Ni yang pertama, kedua. Okey. Okey, ni belum formula sebenarnya. Ni dalam dia bentuk berkadar kadar sungsang terus. Baiklah, tadi ada sedikit kesilapan. Cikgu buat semula. Okey. Pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Okey, pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Pecutan juga berkadar sungsang dengan jisim. Okey, kita tengok graf. Okey, graf pecutan ada dua. Pertama, pecutan lawan dengan daya. Kedua, pecutan lawan dengan jisim. Okey. Semakin bertambah daya bertambah, pecutan pun bertambah. Maka grafnya begini. Ini adalah graf kadar terus nah. Kadar terus. Okey. Dan pecutan berkadar sungsang dengan jisim. Semakin bertambah jisim, kata pecutan mula banyak, tapi bila jisim bertambah, pecutan berkurang. Jisim bertambah, pecutan kurang, maka grafnya jadi begini. Ini adalah graf kadar sungsang. Okey. Graf ini, tapi dia punya, saya takkan tunjuk jalan kira nah. Jalan kira dia complicated nah. Graf dan perkaitan kadar langsung sungsang, maka timbullah formula F sama dengan M A. Okey. Tengok sini nah. Awak bayangkan. Okey. Bayangkan jisim tetap. Jisim tak berubah. Macam kes pertama tadi. Batu itu batu yang sama. Kalau awak tambahkan daya, maka pecutan bertambah. Okey. Okey, kita tengok pula. Kalau daya pula sama. Nah. Daya yang sama, jet yang sama menolak batu, tapi batu tu dah berkurang tinggal setengah. Batu berkurang, maka sini kena bertambah. Nah. Awak bayang, kalau sini satu, jawapan dia satu. 1/1. Kalau sini dah jadi setengah, jawapan nak satu juga. Sini kena jadi 2. Maksudnya bila ini berkurang, jisim berkurang, pecutan bertambah. Nah, bayangkan sini jadi 4. Nak jawapan 1. Sini kena jadi 1/4. Okey, bila jisim bertambah, pecutan ini
rang. Tu cara nak tengok formula secara mudah lah nah. Bukan nak tengok kiraan secara mudah nah. Jadi awak kena faham bila dia duduk sebelah macam ni, satu naik, satu kena turun, baru dapat jawapan yang sama Okey, bila sebelah sini kita tutup yang ni, kalau ini naik, ini pun naik faham Okey, tak apalah yang penting sekarang awak kena hafal formula ni lah. Daya adalah jisim darab dengan pecutan. Bab formula ni kita akan guna dengan banyaknya dalam bab ini. Okey. Untuk hukum gerakan Newton ketiga kita dah ada pertama, kedua. Pertama, selagi tidak ada daya yang mengganggu, suatu objek kekal dalam keadaan asal. Ni berkait dengan inersia. Hukum Newton kedua pula mengatakan apabila ada daya bersih di luar, maka apa? Daya adalah sama dengan jisim kali pecutan. Ni ni kita dah sum up kita dah buat kesimpulan dari semua ni Tadi awak ingatlah semua yang saya dah beritahu. Kesimpulan dia lah untuk hukum Newton kedua. Okey, hukum Newton ketiga ceritanya begini. Okey. Sekarang ada sebuah buku di atas meja. Okey. Allah, pen tak ada dakwah. Okey, ini ada buku di atas meja. Ini meja. Okey. Buku dia ada berat. Buku dia ada W. Di mana W adalah berat. Dalam fizik berat adalah jisim darab pecutan. Pecutan graviti. Okey. Awak ingat dalam hukum Newton kedua, F sama dengan ma. Okey dalam kes ni M dia jisim, A dia adalah pecutan graviti, maka dia jadi berat. Apabila satu objek diganggu oleh pecutan graviti, maka dia menghasilkan daya berat. Okey. Buku memberi berat kepada meja. Okey. Meja buat apa? Meja akan membalas. Meja akan memberi satu daya yang membalas daya yang diberi oleh buku. Okey. Jadi daya yang diberi oleh meja adalah daya sentuhan normal. Dia panggil sentuhan normal. Apa tujuan daya sentuhan normal diberi oleh meja? Adalah untuk menyeimbangkan kedudukan asal objek buku tadi. Apa jadi kalau tidak ada daya sentuhan normal diberi oleh meja? Bayangkan buku seorang-seorang dia, tak ada meja bagi. Buku saja. Terapung-apung macam ni. Tak ada meja, maka buku akan jatuh. Sebab meja beri daya sentuhan yang membantu dengan nilai yang sama dengan buku. Kata berat ni 10 Newton, maka meja pun akan bagi daya normal sebanyak 10 Newton. Maka dia seimbang di kedudukan asal. Kalau tak, buku akan jatuh. Okey. Ada bola. Okey. Bola pada dia ada berat. Okey. Kemudian bola digantung oleh tali. Okey. Bola bagi berat, tapi bola tak jatuh sebab ada satu daya yang sama banyak yang diberi oleh tali. Daya tali ni namanya T, dalam bahasa Inggerisnya tension. Tension iaitu tegangan tali. Kalau kata berat bola 2 Newton, maka 2 Newton, maka tegangan tali iaitu T pun sama dengan 2 Newton. Barulah satu jasad tu berada di tempat asal. Kalau kata tegangan lebih, apa jadi? Tegangan lebih, maka dia macam lift. Dia akan tarik bola ke atas. Kalau tegangan tali tak cukup, bola lebih berat,
maka bola akan jatuh ke bawah. Tapi jatuh tak laju macam jatuh free nah. Macam ni free, tak ada apa pegang dia, dia jatuh laju. Jatuh dengan pecutan tinggi. Bila ada tali, dia jatuh dengan pecutan yang lebih rendah. Okey. Dalam air ada bola. Ataupun ada satu jasad lah. Satu jasad. Sepatutnya dia akan jatuh ke bawah sebab ada graviti. Okey. Tapi ada satu daya yang membuatkan dia terapung. Daya tu dipanggil FB. FB. B ni datang dari perkataan buoyancy. Okey, bahasa Melayunya FT pun ada orang panggil FT. FT adalah daya tujahan atau daya julangan. Yang menjulang bola naik ke atas. Okey. Kalau nilainya sama, maka jasad ni dia duduk di tempat yang sama. Kalau berat lebih dari daya julangan air, kata besi ni berat. Kalau bayang bahan ni besi, maka beratnya tinggi, maka dia akan tenggelam. Kalau kita kata jasad ni apa? Sabut. Sabut beratnya rendah, maka dia akan timbul sebab daya julangan lebih menolak ke atas. Okey, nampak Okey, jadi awak tengok ada pasangan ni berat dan daya normal. Ini pula, ni berat saja, tak ada pasangan, dia akan jatuh. Ni berat dan tegangan. Ni berat dan daya julangan. Maka hukum Newton ketiga menyatakan bahawasanya pada setiap tindakan, hukum Newton ketiga menyatakan setiap tindakan ada tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan tak nampak bertentangan arah. Okey, magnitude ni maksudnya nilai dia sama. Okey, contoh ke atas 2 Newton, ke bawah pun 2 Newton. Ke atas ni apa tadi? Ada satu daya ke atas, yang ni satu daya ke bawah daya yang kedua. Okey, tapi nilai sama, cuma arah, satu arah atas, satu arah bawah. Satu arah kiri, satu arah kanan. Dia kena sama. Kalau tak sama, kata lebihnya kiri lebih, maka dia akan bergerak ke kiri. Kalau kanan lebih, dia akan bergerak ke kanan. Kalau atas lebih, dia akan bergerak ke atas. Kalau sama, baru dia tidak bergerak. Okey. Jadi setiap tindakan ada tindak balas yang sama magnitude tapi bertentangan arah. Ni hukum Newton ketiga. Jadi pertama ni tak ada kiraan. Yang kedua dan ketiga ni sebenarnya ada kiraan. Kita akan buat dalam bab-bab keseimbangan daya. Memang kita kena kira. Memang pakai formula ni. Okey, setakat ini dulu untuk hukum Newton. Okey, selepas ini awak akan mula mengira dengan banyaknya. Harap bersabar. Dan awak kena faham betul-betul ini. Kalau tidak, tak boleh buat. Okey, sekian. Terima kasih.